Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dari kitab Al-Muhimmah pada muka surat 28, dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Baihaqi tiga orang yang tiada menerima Allah Ta'ala bagi mereka itu akan sembahyangnya, tiada mengangkatkan Allah Ta'ala bagi mereka itu kepada langit akan kebajikan. Jadi dalam kuliah yang lepas kita dah tengok dah beberapa bentuk seksa bagi orang perempuan yang dia ada dosa dia masing-masing. Jadi bila dosa tu banyak, dosa pasal gini, dosa pasal gini, dosa pasal gini, lepas tu azab dia pun balasan dia pun lain-lain bentuk jugalah. Ada hak bergantung kaki, ada bergantung lidah, ada bergantung macam-macam. Itu maknanya hak yang dibincang di sini ni khusus bagi orang puan. Dah orang puan pun tanya, "Dah ustaz, orang lelaki lepas ke neraka ni?" Tak. Siapa kata lepas? Kita tak bincang bab orang lelaki. Hak tu kena pakai kitab orang lelaki lah. Ni kitab untuk orang puan. Tapi orang lelaki tu nak baca, orang puan tu nak dengar. Kitab untuk orang lelaki tu, hak tu kita kena buat suku pula. Tak khas untuk para suami. Baik, jadi sini dia sebut hadis yang lain pula, iaitulah tiga bentuk orang puan. Bukan tiga orang tu dengan makna tiga orang saja, tak, ramailah. Cuma kita kata tiga kumpulan orang perempuan yang Allah Ta'ala tak terima sembahyang. Sembahyang itu sah tapi tak ada pahala. Itu maknanya tidak menerima. Bukan kata sembahyang itu tidak sah. Sembahyang sah tapi pahala Allah Ta'ala nak balas macam mana? Tiada mengangkatkan Allah Ta'ala bagi mereka itu kepada langit akan kebajikan. Pahala kebajikan hak lain. Kebajikan bukan dak buat benda baik, buat bukan saja sembahyang, benda-benda lain pun buat juga. Tapi amalan tu dak naik kepada Allah Ta'ala dengan makna Allah Ta'ala dak beri balasan yang baik. Apa tiga manusia ni? Tiga jenis manusia. Yang pertama, hamba yang lari daripada penghulunya hingga kembali ia kepada penghulunya. Alhamdulillah, lepas dosa. Lepas dosa tu sebab saya bukan hamba, kita pun bukan hamba. Kita ni hamba kepada Allah. Hak ni hak dicerita ni siapa? Penghulu tu maknanya hak zaman ada hamba lah. Sekarang ni kita kata tak ada hamba. Adanya betul orang gaji. Orang gaji lain dari hamba. Dan hamba lain daripada orang gaji. Baik, itu yang pertama. Hak tu tak apalah, selesai. Yang kedua, kita nak tengok ni perempuan yang marah atasnya oleh suaminya hingga redha ia. Hak ni hak tengah ni saya. Perempuan yang marah atasnya, atas perempuan itu oleh suaminya. Bukan perempuan tu yang marah, tapi tok lelaki dia marah hingga redha ia. Pasal pemarah tu adalah benda hak dia marah tu. Maknanya hak dia marah tu benda hak yang memang patut dia marah. Kalau benda tak patut dia marah, tapi dia marah sebab memang jenis pongah gitu, itu lain. Dia marah isteri dia pakai tudung molek. Mau pakai dia tudung pasal gini macam zaman dulu labuh melewek ni. Tak, dia kata. Pakailah tudung tudung lain lah. Nak sebut tak payah sebutlah, macam-macam jenis kan. Pasal gitu, pasal gini ada belaka. Pakailah tudung Siti, tudung Siti. Pakailah tudung Ikin. Pakailah tudung siapa lagi? Banyak macam-macam lah ni. Contohnya. Jadi hak kita buat tu betul dah dengan Allah Ta'ala. Tapi dia marah. Itu tak boleh. Hak dia sebut sini ni, hak suami dia marah ni, memang benda tu dari segi syarak ataupun dari segi hak dia marah tu memang boleh marah. Sehingga dia kata
redha ia sehinggalah suami tu redha. Ya, sehingga suami tu redha. Jadi semayang bukan tak semayang, bagus juruh molek, benda taat lain pun buat. Tapi menyebabkan suami tu marah. Ya. Kalau kahwin 20 tahun dah, 30 tahun dah, tak kenal lagi ataupun tak tahu lagi benda-benda yang boleh menyebabkan suami marah kan. Tahu dah pek perangai. Kalau buat pasal gini tok laki aku marah. Tahu dah. Ya, tapi buat juga. Kalau hak suami yang sporting alhamdulillah, dia marah-marah sekejap aje. Ya. Angin puting beliung dia tak kuat. Tak. Hanya bertiup 20 km sejam saja, tak kuat. Ya. Kalau yang bertiup angin puting beliung 100 km sejam, nak boleh ke redha tu payah juga. Tak pujuk . Suami pun marah-marah pun insya-Allah kalau isteri tu pandai, pandai pujuk rayu, pandai ambil hati, tak apalah abang, nanti saya buat air seram. Dia kadang-kadang dengan air secawang pun boleh reda juga. Ya. Yang ketiga, tapi kalau dah kahwin berapa belah tahun, berapa puluh tahun tapi tak tahu lagi kat mana suami dia marah, berat orang panggil tidak memahami. Itu bahagian isteri. Bahagian suami pun gitu juga. 15 tahun dah kahwin, 20 tahun dah kahwin, 30 tahun dah kahwin. Ya. Tak faham lagi bahasa isyarat, body language isteri misalnya, ataupun kerja-kerja isteri. Jadi kita kata benda ni nak kena timbal balas lah, give and take. Orang cukar kata give and take tu kena ada. Orang cukar, orang kampung baru sini tak tahulah sebut mana, tapi orang cukar ke Mamang kata give and take. Give and take tu maknanya memberi dan menerima. Maknanya kita nak, kalau isteri nak kepada suami dia macam ni, dia pun kena gitu juga. Suami nak daripada isteri dia sekian-sekian, dia pun kena gitu juga. Baru betul. Ni nak kira bahagian dia je. Tak boleh. Tak, suami nak kira bahagian dia saja, bahagian isteri dia tak kira. Tak boleh. Isteri pun macam tu juga. Nak kira bahagian dia saja, bahagian suami tak kira. Tak boleh. Kita kata hak tu kena maknanya bahasa orang putih sekali orang cukar sebut win-win situation. Win-win situation tu maknanya menang-menang, situasi menang-menang. Tak ada, bukan kalah-kalah tak. Orang ni sebut mana orang kampung sini sebut mana? Maknanya menang-menang ni biar boleh hutang belaka, tak ada yang rugi. Kalau yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, berat . Ataupun yang menang jadi abu, yang kalah jadi arang, jadi rugi belaka. Suami pun rugi, isteri pun rugi. Kita nak biar untung belaka. Suami pun untung, isteri pun untung. Ya. Tak rugi belaka. Payah tu. Payah. Yang ketiga, orang yang mabuk hingga jaga ia daripada mabuknya. Alhamdulillah kita tak mabuk lah kan. Tak. Kalau orang perang kalau mabuk pun mabuk tengok pinggang je gitu je. Ya, mabuk tengok pinggang, mabuk tengok kain. Ya, setakat tu sajalah. Tapi boleh tahan waktu mabuk yang tidak dikenakan 40 rotan. Ya. Kalau mabuk pasal yang gitu, mabuk tengok kain, mabuk tengok pinggang mangkuk, tu mabuk yang tidak dikenakan 40 rotan di belakang dia. Tapi waktu mabuk je ni kena 40 riyal, kena beli. Bukan 40 rotan. Orang yang mabuk hingga jaga ia daripada mabuknya. Jadi hak penting sini hak nombor 2 tadi hak nombor 1 dak, nombor 3 pun insya-Allah dak juga. Hak nombor 2 tu. Tu berkaitan sangat rapat. Perempuan yang marah atasnya oleh suaminya hingga redha ia. Ya. Suami kerja daripada pagi pas petang, pukul 8 sampailah pukul 5. Mesyuarat lagi. Kalau hak kena kerja tengah panas tu, kerja tengah panas lagi. Kena pula sekarang pun musim panas. Panas dering. Sampai kering habis belaka. Kalau pergi kawasan-kawasan hak sawah lening ni, kawasan sawah hak sepatut ada air pun tak ada air lah ni. Tinggal sikit je. Kubar tengok pun tak sedih je, monyok muka dalih nak kubang. Tak ada tempat nak masuk. Nak kering kontang lening. Dengan panasnya, dengan apa semua, balik pukul 5, kapal rumah, isteri ada dalam rumah, anak ada dalam rumah, tapi ketuk-ketuk pintu tak buka pun.
Kawan tu letih dah, penat dah. Ya. Tambah kadang-kadang benda tu sikit je nak jadi ke cerita tu bolehlah ke? Dah dia tak tunggu kadang benda besar. Ya. Kena muk pula dah molek masa tu. Nak mana? Kat pejabat tadi kat kerja tadinya balah dengan majikan ke ataupun nyebalah dengan kawan-kawan dia, dah habis sana nyok balik pula ke rumah. Kalau balik ke rumah tu tenang. Tengok muka isteri pun rasa sambut dengan muka yang ceria saja. Tak? Boleh tahan? Ni anak je ceria. Anak je ceria. Isteri tak ceria. Anak ceria pasal dia. Tak tengok ceria sama. Senang satu-satu. Seseng ceria tu. Ceria. Katung belakang. Tak apa lah. Itu memang seseng je dah. Mak pun biar ceria juga. Jadi bila balik tengok tu, sedia air sejuk sikit macam gening misalnya. Ke suami gitu tengok musim-musim panas ni. Jadi barangkali lega sikit. Lega sikit. Macam sebut gitu lah. Walaupun hanya segelas tapi kadang-kadang tak boleh reda. Tapi dengan segelas itu juga kadang-kadang boleh jadi porak-poranda pula dah. Boleh jadi porak-poranda. Peronda tu boleh peronda. Tu boleh peronda. Jadi porak-poranda. Ya. Kadang-kadang lauk dak masing je, lauk dak masing sikit je. Dah basa dia dah. Taste lidah tu lah mak guna. Bini rasa macam agak masing dah. Ya, tapi suami memang jenis pemasing ni. Bukan jenis pemanah dak, jenis pemasing. Jenis pemasing ni dia kata Allah kahwin 13 tahun, 15 tahun, 20 tahun dah. Tak rasa-rasa benda lagi lauk gula. Kadang-kadang dalam bak tu pun boleh sampai balohannya. Kita kata tak sah lah sampai gitu. Takkanlah hanya kerana semata-mata lauk sikit ataupun kerana ada benda yang sikit sangat lah. Tapi kadang-kadang benda hok sikit tu syaitan dia masuk celah. Suami yang balik bekerja, dia ajar dia supaya beri salam dulu belum masuk. Assalamualaikum kepada ahli rumah. Nabi tidak akan masuk dalam rumah sehinggalah dia mendengar isteri dia jawab salam. Sehingga isteri dia jawab salam. Sebab atas rumah ni bumbung standby dah. Standby dah. Hok jenis gini. Hok jenis gini ke, hok jenis gini ke. Maknanya syaitan hok bahagian nak masuk nak porak-perandakan suami isteri itu dia standby dah atas. Masuk kalau tak ada beri salam, okey aku boleh join sekali. Bila join itu dia cokeh ikut ni, dia cokeh ikut ni, dia masuk ikut ni, dia masuk ikut ni. Kadang-kadang benda sikit je. Macam kita sebut tadilah, benda sikit yang biasa-biasa pun taklah sampai balah tapi tak tahu muk kesalahan hari tu boleh jadi balah. Jadi jangan biarkan syaitan ke jin ke hok tengah tunggu atas-atas ni masuk ke rumah dengan sebab suami tak beri salam. Kita pun kalau balik rumah pun, rumah kosong, tak ada orang, macam tu juga masuk rumah kita kan. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Ajar begitu. Suami kita pun kalau dia balik pun nak SMS ke dia dulu, bang balikkan beri salam dulu hok dak biasa beri misalnya. Lepas tu biar dia beri salam. Assalamualaikum, dengar isteri jawab salam barulah masuk. Kalau tidak ada benda lain masuk sekali. Dan masuk sekali ke dan boleh masuk nak keluar payah ke, sedap dah duduk dalam. Dia kata duduk luar pun panas dering, duduk atas bumbung panas dering, baik duduk dalam rumah kan. Jadi mu tak beri salam, aku boleh masuk dah. Jadi kalau ajar gitu, insya-Allah. Saya duk ajar keluarga saya, anak beranak, isteri apa semua, dengan beri salam tu. Siapa anak saya umur 5 tahun. Dululah 5 tahun, sekarang dah 7 tahun dah. Dia kalau keluar masuk rumah beri salam sama. Pergi main keluar sekejap, main luar, masuk pula. Assalamualaikum. Masuk. Main dalam rumah, keluar balik. Lepas keluar masuk balik. Assalamualaikum. Macam tadi beri salam sama. Tak apa, tak ada masalah. Comel benda tu. Jadi kena ajar kalau suami balik, tiap-tiap kali balik ataupun kita balik macam itulah. Ajar beri salam. Dan suatu cerita bermula sembahyang orang yang tiada menerima Allah Ta'ala itu 10 perkara. Dia tak sebut
dari segi dia kata dan suatu cerita mana ni, hadis sahih ke, perkataan ulama ke, wallahu alam. Jadi saya pun tak ada nak check. Cuma dia kata di sini, kalaulah benda ni orang panggil hadis, jangan sampai hadis maudhu' lah, hadis palsu. Kalau hadis dhaif yang lemah, maknanya dari segi fadailul a'mal, kelebihan amalan tu boleh pakai, bukan nak pakai dari segi hukum tak, tapi untuk mengingatkan, nak sebagai peringatan, sebagai amaran. Dia kata sembahyang orang yang tiada menerima Allah Ta'ala itu 10 perkara. Sembahyang bukan tak, kalau daripada awal lagi tak sembahyang dah, tu memang Allah Ta'ala nak terima macam mana. Hak ni dia kata orang tu sembahyang tapi Allah Ta'ala tak terima. Yang pertama, sembahyang orang yang tiada berjemaah. Dah Allah Ta'ala tak terima pun, tak sah ke? Sah. Solat itu sah, kan? Solat sah, tapi maksud dia kata Allah Ta'ala tak terima ni, dengan makna balasan pahala tu tak samalah dengan orang yang berjemaah, kan? Dari segi hukum fiqhnya, hukum fiqhnya sah, cuma hak ni dia nak beri ingat, maknanya kalau boleh sembahyang tu biarlah sembahyang berjemaah. Kalau orang yang ada suami isteri misalnya, apa salahnya kalau dalam rumah tu sembahyang berjemaah? Kalau time suami ada, katalah suami siang pergi kerja, balik petang, balik malam. Kalau hak suami jenis tak pergi ke masjid ke surau, kalau katalah dia duduk di rumah, sembahyang berjemaah sekali. Suami jadi imam, isteri jadi makmum, anak-anak pun biar sembahyang sekali. Hak yang balik, hak yang tak balik apa semua tu, biar dia solat sekali. Kalau suami kita yang kalau suami kita pergi masjid surau, misalnya kita duduk di rumah dengan anak-anak kita, kalau ada anak lelaki kita yang besar, kalau tidak mukallaf pun, kalau tidak baligh pun, asal dia memayyiz, bacaan dia betul 9 tahun, 10 tahun, dia boleh jadi imam, tak ada masalah. Ataupun kalau orang kecil-kecil lagi barangkali, dah mungkin kita lah sembahyang, lepas tu budak-budak kecil, puang anak-anak kita, puang ni bakal mungkin jadi imam. Lepas tu orang umur 5 tahun, 6 tahun dak berhenti tu pun ikut juga lelaki tu misalnya. Tapi ikut-ikut gitulah dia sembahyang cara dia. Tapi maksudnya biasakan. Kalau subuh misalnya, tengoklah waktu-waktu yang awak tak pergi berjemaah tu. Maksudnya kalau suami ada di rumah. Maknanya kalau suami ada di rumah, sembahyang berjemaah sekali. Ni suami sembahyang dalam bilik, suami sembahyang di ruang tamu, isteri sembahyang dalam bilik. Duduk serumah dah. Tak. Dia berjemaah ni masa bila pukul 3 pagi garang baru berjemaah. Tak, baru bertemu situ. Dah selama ni yang duduk dalam rumah tu, supalah juga macam ada jenis orang dia pergi outstation, musafir berjalan pergi Kuala Terengganu, pergi mana-mana, naik sebuah kereta. Naik sebuah kereta, tapi bila sembahyang sekarang, seorang sini, direba sini, kelendang direba duduk sini, masing-masing sembahyang seorang diri. Lepas tu naik kereta sebuah sama, apa boleh sembahyang sama berjemaah. Doklah daripada 3 orang, 4 orang hok naik kereta bersama-sama tu, siapa dak boleh jadi imam seorang pun. Tak ada du Fatihah dak boleh baca, tahiyat dak boleh baca. Payah sangat. Tak. Kalau di rumah pun gitulah. Kalau kita duduk seorang di rumah, tak ada. Suami tak ada misalnya, anak-anak tak ada. Dah, seorang diri lah jawab dia. Tak. Kalau seorang diri, kalau ada kemudahan, je carilah walaupun seorang yang boleh berjemaah. Mana surau ke, masjid ke, janji boleh solat berjemaah. Usahakan macam mana. Kalau kita duduk 2 orang dengan dalam rumah kita tu misalnya dengan cucu kita, dengan cucu kita. Umur 10 tahun, umur 11 tahun, umur 12 tahun. Tak. Kalau memang duduk seorang lah kata, tak ada apa, anak pun tak ada, suami pun tak ada apa, kita kata usahakan dengan cara-cara tadi. Kalau ada surau dekat, pergi surau. Ada tempat yang boleh berjemaah sekali. Yang kedua, sembahyang orang yang tiada mengeluarkan zakat hartanya. Dia solat tapi dia tak keluarkan zakat harta. Kita kata solat itu sah. Tapi dari segi pahala, maksudnya pahala masih ada kurang.
Sebab solat sembahyang ni ini hubungan manusia dengan Allah Taala. Zakat harta ni hak ni berkait dengan manusia yang wajib juga dia beri, dia keluarkan. Jadi kita kata kalau sembahyang saja tapi tak keluar zakat, tak lengkap, tak cukup. Ataupun zakat buat keluar tapi tak sembahyang, tak jadi juga. Jadi maknanya sembahyang kena buat, zakat kena keluar, barulah betul, barulah sempurna. Yang ketiga dia kata sembahyang orang yang berbuat zina. Sembahyang tapi dia berzina. Ada pesan gitu? Ada. Tak. Kita duk kata mana pula? Tak mustahil. Tapi kalau sembahyang tu sembahyang yang betul, masuklah dalam ayat Quran Allah Taala kata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu boleh mencegah seorang tu daripada fahsya' dan juga mungkar. Fahsya' iaitulah perkara keji, benda keji. Zina, tuduh zina, liwat, tuduh liwat, itu benda fahsyah, benda keji. Sembahyang bukan tak sembahyang. Ada jenis orang gitu. Sembahyangnya pergi Mekah lagi, tapi tuduh zina, tuduh liwat, misalnya, misal, ataupun berzina. Ada pasal gitu. Sembahyang, tanya sembahyang, tapi tanya zina. Kita kata kalau solat dia tu betul, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat dia boleh cegah orang hak sembahyang itu daripada perkara fahisyah, zina, liwat, tuduh zina, tuduh liwat, dan juga mungkar. Apa makna mungkar? Mungkar ni semua benda hak yang berdosa lah. Lain daripada hak yang dosa-dosa besar tu. Hak tu dia panggil perkara mungkar. Dan keluar je masjid, keluar surau, curi selipar lalu, sembahyang pun kita. Kita kata sembahyang itu sah, tapi orang panggil sembahyang itu tak menepati betul-betul dengan hak Allah Taala suruh. Kalau solat itu solat yang betul, dia akan tak curi lah. Maknanya kalau dia masih sembahyang tapi berbohong, dia sembahyang tapi masih berzina, dia sembahyang tapi masih buat jahat, kita kata bukan salah solat tu tak, tapi orang panggil solat dia tu tak menepati betul-betul hak Allah Taala nak. Kalau solat dia tu betul, dia akan kau tinggal benda hak yang tak molek. Macam ke mulut macam ke orang tua kita sebut dulu kan. Dia kabarkan anak dia kata, "Mak weh, kau tengok kau ayah mung tu, sejak pergi surau bala ni kau molek dia." Kan? Itulah hayat yang biasa. Maknanya kau bila sejak pergi surau, rajin pergi balasah, rajin pergi masjid ni kau molek. Kan? Betul lah tu. Kalau dia kata ayahmu sejak pergi surau bala ni kau teruk dia, tu berat sikit. Bukan berat sikit, berat banyak tu. Hak tu jarang kita dengar, tak biasa. Dia kata sejak pergi surau ni kau molek, kau tak molek. Tu ada masalah tu. Hak biasa kita dengar, dia ni kau baik, ni kau molek, ni pergi surau sama. Kan? Mulut pun sebut gitu. Kau molek ni dia. Perangai pun kau bagus apa semua sejak pergi surau ni. Maknanya ada perubahan. Betul lah macam tu. Walaupun dia ambil jangka masa lama atas orang. Ada orang dia cepat boleh berubah, ada orang dia lambat boleh berubah. Tak? Tapi kalau orang boleh berubah cepat tu molek sekali je. Saidina Umar belum masuk Islam bukan main. Bekeng dia garang dia. Tapi bila masuk Islam saja, jadi molek selalu. Kita sembahyang berapa lama dah? Start daripada umur 6 tahun, 7 tahun sembahyang. Dah learning umur, ada umur 30, ada umur 40, ada umur 50, ada umur 60. Maknanya kalau solat kita tu makin baik, alhamdulillah. Baik, sini dia kata yang ketiga sembahyang orang yang berbuat zina. Maknanya bukan kita kata solat dia tidak sah, tapi Allah Ta'ala tak terima dengan makna tak beri balasan yang sepenuh-penuhnya lah. Solat itu sah tapi kurang dari segi pahala. Yang keempat, sembahyang orang yang makan riba. Orang yang makan riba, makan saja ke? Yang minum riba ada tak?
Orang tak kata minum riba. Tak. Maknanya yang ambil riba lah, yang bermuamalah dengan riba. Dalam bentuk pinjaman rumah kalau zaman ni. Dalam bentuk pinjaman kereta, dalam bentuk amanah-amanah saham, kalau ada dividen misalnya, tengok ikut syarat ke tidak. Semayang tapi mengamalkan riba. Kita kalau boleh dalam semua urusan-urusan ni nak kena buang belaka, tinggal belaka, segala bentuk riba. Dah tu masuk dalam KWSP tu Ustaz nak buat mana? Nak dia bagi dividen dia. Hak tu memang majikan dia kena carum di situ. Tak apalah kalau akaun yang kita boleh buat keluar, akaun 2, akaun 3 apa semua tu kita buat keluar. Hak tak boleh buat keluar, akaun 1 misalnya. Kecuali umur 55 dah baru boleh buat keluar. Hak tu nak buat mana? Bukan di bawah tu, bukan kemampuan kita. Tapi kalau siapa umur 55 bila boleh waktu bid waktu stokor 50,000 ke berapa puluh ribu, lepas tu hak dia punya dividen dia tu, itu orang panggil ketepikan. Dua pendapat ulama, sama ada tak boleh pakai langsung, taruh dalam sungai apa tak apa, ataupun setengah dia kata masuk dalam akaun ataupun digunakan untuk maslahah ammah, kepentingan awam, buat apa panggil benda-benda yang benda orang pijak orang pakai je ni, bilik air tanda ataupun jenis kemudahan jalan gitu. Tak, satu akaun yang khusus. Tapi maksudnya kita kena elokkanlah daripada riba itu. Riba. Tak mudah tu zaman ni dalam bentuk pinjaman-pinjaman pelajaran pun. PTPTN misalnya 4%. Macam mana? Kalau jenis hok bayar penuh tak ada apa nama dividen ataupun tak ada bunga dia tu, tak apalah. Jadi sembahyang boleh buat tapi riba tak boleh tinggal. Kita kena usaha untuk tinggalkan riba tu. Yang kelima, sembahyang orang yang menyamun. Bukannya menyamum tu, menyamun, disambung. Sembahyang juga tapi sambung kat orang. Yang keenam, sembahyang orang yang makan yang haram. Kalau nak sambung tu tak apa nampak. Kalau jenis sambung ni sembahyang pun tak. Yang keenam, sembahyang orang yang makan yang haram. Ada dia sembahyang tapi benda-benda yang haram banyak juga. Rasuah, sembahyang tapi rasuah ambil ramai. 7, sembahyang orang yang memakan dan meminum yang haram. Macam tadilah, lebih kurang tu. Makan yang haram, minum yang haram. Yang ke-8, sembahyang orang yang menjual yang haram. Benda-benda yang dilarang daripada apa nama, dia jual, sembahyang itu yang dikatakan tak diterima. Yang ke-9, sembahyang hamba yang lari daripada tuannya, masalah hamba tadi. Yang ke-10, sembahyang daripada hak banyak-banyak tu, hak berkait last sekali, hak berkait dengan orang puang. Apa benda? Sembahyang perempuan yang masam mukanya atau derhaka atau bertutur dengan marah kepada suaminya. Jadi berkait dengan masalah redha lah, tak keredaan suami. Kita kata tadi dia sembahyang tapi masang muka ataupun derhaka ataupun bercakap dengan cara yang marah kepada suami. Jadi dua perkara ni, hak 3 perkara tadi dia sebut tentang Allah Ta'ala tak terima sembahyang ataupun Allah Ta'ala tak angkat perkara kebajikan, yang berkaitnya ialah orang puan tadi, orang puan dengan suami. Hak ni pun dalam bab sembahyang ni, hak yang berkait rapat dengan orang perempuannya, nombor 10 tu juga berkaitan dengan keadaan suami. Jadi bagi orang yang ada suami, dia kata usahalah untuk cuba dapatkan keadaan suami, jangan biarkan suami marah. Wallahu a'lam.